Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Hari ini merupakan hari raya kedua. Oleh itu saya sekali lagi ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh muslimin dan muslimat di seluruh negara dan di mana jua berada. Pandemik COVID-19 ternyata mengubah banyak hal, termasuk cara masyarakat Islam menyambut hari Lebaran. Kebiasaannya kita akan menunaikan solat Aidilfitri secara berjamaah di masjid-masjid dan di surau-surau. Tapi kali ini kita hanya mampu berjamaah di rumah bersama-sama dengan keluarga kita. Tradisi Aidilfitri yang sekian lama sudah sebati dengan kita seperti menziarahi sanak saudara, jiran tetangga dan berkumpul di majlis rumah terbuka tidak dapat diteruskan pada kali ini berikutan kita sedang berhadapan dengan wabak COVID-19. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana ramai yang patuh kepada arahan tersebut sehingga kan saya difahamkan ada yang meletakkan pelekat atau papan tanda di rumah kami tidak menerima tetamu dan sebagainya. Jadi ini berlaku di seluruh negara. Walaupun kita tidak dibenarkan bersemayam berjemaah di masjid, di surau, tidak boleh menerima tetamu dan sebagainya, tetapi ianya tidak bermakna Aidilfitri yang disambut dengan norma-norma baru ini tidak dapat diraikan dengan penuh kesyukuran dan keinsafan. Yang pasti kali ini kita dapat berharaya sepenuhnya dengan keluarga terdekat kita, beraya dengan anak kita, cucu kita dan sebagainya. Ancaman COVID-19 yang menyaksikan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun PKPB sebenarnya tidak menghalang kita untuk menyambut Aidilfitri dalam suasana meriah dan gembira bersama dengan ahli keluarga terdekat kita. Justru mengambil semangat Syawal sebagai bulan kemenangan, marilah kita sama-sama mendoakan agar kita juga berjaya memenangi perang menentang COVID-19. Saya ingin melaporkan seperti biasa tentang tindakan Task Force Operasi Pematuhan. Semalam, Task Force Operasi Pematuhan telah membuat 60,528 pemeriksaan bagi memantau penguatkuasaan pematuhan SOP PKPB di seluruh negara. Sebanyak 3,675 pasaraya, 3,102 restoran, 330 penjaja dan 753 kilang serta 3,742 bank telah diperiksa. Pemeriksaan ini juga dibuat di 1,022 terminal pengangkutan darat, 168 terminal pengangkutan air dan 101 terminal pengangkutan udara. Pasukan Task Force Operasi telah memeriksa sebanyak 23,633 buah kenderaan persendirian, 1,318 kenderaan awam dan 19 vessel. Turut diperiksa adalah 1,192 pasar awam, 4,720 tempat ibadah dan 1,392 tempat riadah serta 247 tapak binaan. Sebanyak 2,876 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan dan melibatkan seramai 15,023 anggota. Semalam, pihak PDRM telah menahan 470 individu
yang mana 87 individu telah direman dan 23 individu dijamin di atas kesalahan melanggar SOP. PDRM juga telah mengeluarkan kompaun kepada 383 individu di atas kesalahan melanggar SOP. PDRM juga telah mengadakan 162 sekatan jalan raya rentas sempadan negeri di seluruh negara dan memeriksa sebanyak 127,552 kenderaan. Semalam, sebanyak 1,243 kenderaan cuba merentas negeri atas alasan yang sama, nak balik ke kampung, dan telah diarahkan berpatah balik oleh pihak PDRM walaupun dan dibandingkan lebih banyak dengan hari sebelumnya, iaitu 1,158. Negeri yang mencatatkan cubaan rentas negeri untuk pulang ke kampung yang tertinggi adalah Selangor 685, Negeri Sembilan 133 dan Pahang 72. Seperti saya katakan bahawa PDRM pastinya akan mengambil tindakan yang keras terhadap mereka yang cuba merentasi negeri tanpa kebenaran, termasuklah mengenakan kompaun. Semalam PDRM telah mengeluarkan 214 kompaun di sekatan jalan raya. Dan PDRM juga telah mengeluarkan 14 kompaun terhadap mereka yang dikesan merentasi negeri dan berada di kampung halaman masing-masing. Jadi saya ramai yang tak percaya apabila saya katakan bahawa di musim raya pun polis akan terus bekerja membuat pemantauan. Yang dah balik melepasi sekatan jalan raya merentasi negeri, sama ada melalui jalan tikus dan sebagainya, akan tetap dicari. Dan ini terbukti semalam 14 kompaun telah diberikan kepada mereka yang merentasi negeri dan mereka sewaktu itu berada di kampung masing-masing. Jadi kalau saya kata perkara ini serius, ramai yang mengambil ringan, perkara ini sudah pun berlaku. Dan 470 individu yang disaman tersebut, yang telah pun direman, dan juga 23 individu dijamin dan 383 telah pun dikompaun. Mereka itu bukan dikompaun di jalan raya, tetapi mungkin sewaktu pemantauan pihak polis di kawasan perumahan, di kampung dan sebagainya, terdapat individu yang melanggar SOP dan telah pun diambil tindakan oleh pihak polis. Sanitasi awam juga telah dilaksanakan pada 30 Mac 2020 daripada sejak awal 30 Mac pihak PKT telah melakukan 7,050 operasi sanitasi yang merangkumi 174 zon termasuk di 78 zon merah dan kuning. Sebanyak 10,675 premis telah disanitasi yang terdiri daripada 2,615 pusat perniagaan, 3,855 bangunan kerajaan, 1,578 kawasan perumahan termasuk PPR, 2,278 tempat awam dan 349 pasaraya. Semalam 24 Mei, hari raya. Hari raya pertama, ya. Betul? 24 Mei semalam. Sanitasi masih juga dilaksanakan. 5 operasi sanitasi dilaksanakan meliputi 4 zon di 2 buah negeri, iaitu 4 operasi di Sabah dan 1 operasi di Sarawak. Maknanya petugas Barisan Harapan
bukan saja pihak polis yang terus mengadakan pemantauan, termasuk juga di hospital. Mereka tidak tidur, mereka terus bekerja, malah pasukan bomba penyelamat dan juga PBT terus mengadakan menjalankan tugas mereka untuk sanitasi awam dan sebagainya. Jadi kita ucapkan jutaan terima kasih kepada semua barisan hadapan ini ataupun frontliners ini, termasuklah yang lain-lain yang tak saya sebutkan, APM, ATM, Rela dan semua yang terlibat menjalankan tugas waktu hari raya pertama dan sebelum-sebelumnya. Mengenai pusat kuarantin, sehingga jam 8 pagi 25 Mei pagi ini, sebanyak 270 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding 271 pada hari sebelumnya, yang mana 13,997 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 299 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan dikuarantin secara wajib. Sejak daripada 3 April 2020, seramai 40,716 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah pun dikuarantin secara wajib, dan sehingga hari ini seramai 33,092 individu telah selesai menjalani tempoh kuarantin wajib dan dibenarkan pulang. Seperti yang saya tegaskan baru-baru ini, bahawa rakyat kita yang ingin pulang perlu menandatangani surat aku janji dan indemnity, iaitu letter of undertaking, bagi sebelum mereka pulang ke tanah air. Ini supaya mereka boleh memberikan aku janji untuk membayar charges ataupun hotel yang mereka perlu, bayaran hotel yang perlu mereka bayar separuh daripada RM150, iaitu RM75, dan RM75 dibayar oleh kerajaan. Ramai yang bertanya, ramai yang membuat surat rayuan dan sebagainya, kerana mereka menganggap mereka perlu travel ataupun melakukan perjalanan untuk pergi ke pejabat-pejabat kedutaan kita. Sebenarnya tidak betul, kerana setiap permohonan perlu menghantar dokumen yang berkaitan bersama-sama dengan LOU itu melalui, boleh dimuat turun daripada laman sesawang kementerian yang berkaitan. Jadi mereka tak perlu pergi sendiri. Mereka hanya perlu mengisi borang melalui online. Dan letter of undertaking tersebut boleh dimuat turun bermula hari ini di laman sesawang Kementerian Luar Negeri dan juga Agensi Pengurusan Bencana Negara. Dan LOU yang lengkap perlu di-email ke perwakilan Malaysia selewat-lewatnya 3 hari sebelum mereka berlepas pulang ke tanah air. 4 lagi agensi yang akan memuat naik LOU ataupun letter of undertaking tersebut dalam portal masing-masing dalam masa yang terdekat, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Kementerian Pengangkutan Malaysia dan Jabatan Immigration Malaysia. Jadi banyak laman sesawang yang mereka boleh muat turun untuk mendapatkan letter of undertaking dan sebagainya, dan mereka boleh menghantar semula untuk permohonan untuk pulang ke tanah air. Salah satu sebab lagi yang kita perlu, yang mereka rakyat kita perlu melaporkan kepada kedutaan kita di luar negara sebelum pulang ke tanah air, supaya kita boleh menguruskan mereka untuk pulang dan ditempatkan mereka di pusat-pusat kuarantin selama 14 hari yang kita wajibkan terhadap mereka. Dan kita perlu tahu berapa jumlah pulang supaya kita boleh manage kepulangan mereka dan supaya pusat kuarantin itu mampu untuk menampung kepulangan mereka. Ada sebuah negeri baru-baru ini, seperti kita tahu, terpaksa menghentikan penghantaran pulang pelajar
ke negeri mereka dihentikan kerana pusat kuarantin mereka telah pun penuh. Dan kita tak mahu perkara ini berlaku bagi rakyat kita yang pulang daripada luar negara. Even Singapura pun, rakyat kita di Singapura bila nak pulang, kita minta mendaftarkan di pejabat Pesuruhjaya tinggi kita di Singapura, dan kita hadkan seramai 400 orang saja supaya kita boleh menguruskan tempat kuarantin mereka apabila mereka sampai ke tanah air. Jadi inilah tujuan, salah satu tujuan yang kita lakukan, dan yang keduanya supaya mereka tidak terkejut nanti. Apabila sampai ke hotel pusat kuarantin, mereka diminta untuk membayar separuh daripada barannya. Jika mereka tak tahu, mungkin ini boleh menyukarkan mereka kalau tidak, mereka tidak bersedia dari segi keuangan dan sebagainya. Mengenai depo immigration, seperti yang kita tahu bahawa terdapat COVID positif yang agak meningkat di kalangan tahanan parti di depo immigration, iaitu di 3 depo, iaitu depo immigration Bukit Jalil, depo immigration Semenyih, dan depo immigration KLIA atau Sepang. Dan mereka yang didapati positif di 3 depo ini akan dihantarkan ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 di MAIPS Serdang ataupun Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang. Jadi kita akan hantarkan mereka. Dan MAIPS ini akan dijadikan sebagai pusat kuarantin khusus untuk parti pendatang tanpa izin yang daripada depo yang didapati positif COVID. Positif. Jadi kita asingkan mereka daripada rakan-rakan mereka yang lain daripada depo tersebut. Ini untuk memastikan supaya tidak merebak, menular COVID-19 di kalangan tahanan parti, tahanan depo yang lain, tahanan di dalam depo yang lain. Dan saya nak maklumkan, mungkin rakyat di luar sana agak bimbang bila mendengar peningkatan yang agak tinggi di kalangan parti tadi yang berada di depo. Rakyat tidak perlu bimbang kerana mereka sudah pun terkurung di dalam kawasan depo tersebut. Jadi peluang untuk merebakkan, menularnya COVID-19 di luar adalah almost tidak ada, kerana semuanya di dalam tersebut. Kita buat saringan kepada semua parti tersebut, termasuk pegawai dan sebagainya yang didapati positif, terus dihantar ke MAIPS. Saya baru pulang daripada MAIPS mengadakan tinjauan dan sebagainya. Kawat-kawat besi telah pun mula dipasang untuk mengelilingi MAIPS itu untuk mengelakkan adanya parti yang melarikan diri. Tentera, polis, pejabat daripada Jabatan Immigration sedang berada di MAIPS bagi mengawal mereka. Dan begitu juga dengan barisan hadapan lain, terdiri daripada doktor, jururawat dan sebagainya berada di MAIPS untuk mengawal parti yang dipindahkan daripada depo mereka, pindahkan ke MAIPS tersebut. Jadi kepada rakyat, bertenang, jangan nanti bila diumumkan oleh DG Kesihatan tiba-tiba menunjukkan hari ini meningkat lebih tinggi daripada semalam. Sebagai contoh, saya pun tak tahu, DG belum umumkan lagi pukul 5. Kalau diumumkan, sebenarnya yang tinggi itu bukan daripada rakyat Malaysia di luar sana, tetapi adalah daripada parti yang telah pun kita kuarantin sebelum ini di dalam, yang telah pun kita kurung mereka di dalam depo tahanan masing-masing. Okey, itu saja. Terima kasih sekali lagi. Terus kekal di rumah bagi terus kekal selamat. Stay home, stay safe. Okey, saya buka kepada
soalan. Datuk Seri, berkenaan dengan larangan pergerakan rentas negeri tadi, sampai bila ia akan dikuatkuasakan? Adakah ia hanya untuk tempoh minggu awal Aidilfitri ataupun terus buka kuasa sehingga tamat tempoh PKPB? Kita belum tahu lagi. Setakat hari ini kita belum tahu lagi. Kita akan putuskanlah di dalam mesyuarat khas menteri-menteri yang saya mempengungsikan setiap sekarang ni, kalau lulus setiap hari, ya, kita akan putuskan lagi lah. Kita akan tengok keadaan dulu, ya. Jadi kita akan buat keputusan nanti. Setakat hari ini kekal, iaitu tidak boleh rentas negeri. Assalamualaikum Datuk Seri. Semalam tular satu video yang mendakwa berlangsung majlis perkahwinan di sebuah kuil di Seri Kembangan dan dihadiri ramai orang pada majlis itu. Adakah majlis itu mendapat kebenaran dan jika tidak, apakah tindakan akan diambil ke atas kuil tersebut? Terima kasih Datuk Seri. Ya. Seperti yang saya umumkan bahawa kebenaran untuk ibadat agama-agama lain, ya, kita telah pun keluarkan, kita telah pun benarkan, tetapi ianya akan bermula berkuat kuasa pada 10 hari bulan Jun. Jadi belum sampai masa lagi. Kebenaran untuk beribadah dengan SOP yang ketat lah, seperti tak boleh lebih daripada 30 orang dan sebagainya, kita dah keluarkan. Semua kita dah maklumkan kepada semua persatuan-persatuan ataupun pemimpin-pemimpin semua agama bukan Islam di negara kita. Mereka tahu 10 hari bulan onwards baru mereka boleh memulakan kegiatan aktiviti agama mereka sama ada di kuil, gereja dan sebagainya. Dan yang keduanya, yang kita benarkan hanya aktiviti keagamaan di hari penting bagi mereka. Kalau Kristian, hari penting untuk gereja Kristian bagi orang Kristian adalah hari Ahad, hari Minggu. Jadi hari Minggu saja, sehari dalam seminggu yang dibenarkan mereka beribadat di gereja. Ya, begitu juga dengan agama lain. Ada hari-hari tertentu yang mereka tetapkan. Dan yang ketiganya, kita hanya memberikan kebenaran beribadat, tetapi tidak membenarkan lagi. Ya, walaupun sampai 10 hari bulan Jun tu masih belum dibenarkan lagi untuk upacara perkahwinan di rumah ibadat mereka. Tidak boleh upacara kematian saja diadakan di di rumah-rumah ibadat. Untuk pengkebumian mereka boleh buat pengkebumian di tanah perkuburan dengan jumlah yang hadir tidak boleh melebihi 20 orang. Kita dah tetap. Yang ini melanggar keputusan yang dibuat oleh mesyuarat khas menteri-menteri yang mana telah pun dipersetujui oleh Kementerian Perpaduan bersama dengan pemimpin-pemimpin agama. Diorang dah buat keputusan bersama. Kita bawa, kita endorse. Itu saja. Jadi apa yang berlaku ini adalah melanggar undang-undang dan saya difahamkan pihak polis sedang mengambil tindakan kepada penganjur ini, termasuklah kepada mereka yang menghadiri majlis perkahwinan tersebut. Okey. Datuk Seri, memandangkan depo tahanan imigresen KLIA dikesan mempunyai kluster COVID, adakah proses saringan telah dimulakan di depo berkenaan? Selain itu, berapakah jumlah tahanan di ketiga-tiga depo Bukit Jalil, Semenyih dan KLIA? Dan adakah tempat ini akan ditutup atau parti yang ditahan di sana akan diasingkan? Dan apa prosedur dilaksanakan di ketiga-tiga depo itu? Nasib baik saya baru berjumpa dengan KP Immigration tadi di MAIPS. Kalau tidak, ini soalan spesifik jumlah ni. Kalau di Parlimen sebagai menteri kita kata kita akan jawab secara bertulis lah. Tapi nasib baik saya tadi pergi bersama dengan dia dah ada bagi kepada saya numbers. Okey. Apabila didapati ada saja COVID positif di mana-mana sekalipun, sama ada di depo, parti, di tapak binaan, di kilang ayam atau mana-mana sekali bila didapati ada COVID positif, maka saringan akan dibuat secara
menyeluruh. Setiap parti yang ada di depo KLIA tersebut ataupun depo Sepang tersebut akan dibuat saringan swab test. Seperti juga yang kita buat di Semenyih dan juga di Bukit Jalil. Bukan setakat parti yang kita buat saringan, termasuk pegawai-pegawai yang bertugas dan juga termasuk juga yang ada kaitan seperti pembekal makanan, yang menghantar makanan dan sebagainya, juga yang ada kaitan dengan pusat depo tersebut akan dibuat saringan. Yang negatif stay, dan kita akan buat saringan kali kedua nanti. Yang positif straight away terus dihantar ke pusat kuarantin dan juga rawatan di MAIPS. Mengenai jumlah keseluruhannya 4,342 di tiga depo ini, iaitu 1,654 di Semenyih, 1,334 di Bukit Jalil dan 1,358 di Sepang ataupun di KLIA. Jadi itu jumlah keseluruhannya. Ya. Okey. Datuk Seri, terdapat laporan bahawa penduduk di sekitar Pudu sukar mendapat bekalan makanan ketika kawalan ketat. So boleh Datuk Seri komen? Saya tak percaya. Okey. Saya tak tahu sebab ada sekitar Pudu tu di lockdown, tidak ada. Sekitar Pudu tidak pernah tidak pernah ada PKPD pun di Pudu. Saya tak tahu sebab apa. Hari semalam hari raya pertama, mungkin dari segi bekalan ke mungkin sebahagian yang berniaga tidak buka dan sebagainya. Walaupun saya cuba mendapatkan makluman daripada KPD dan HEP. Kenapa ada kekurangan bekalan makanan di situ? Sebab seluruh Malaysia pun tidak ada timbul isu ini, mungkin di Pudu saja. Kalau nak katakan ada PKPD, di sana tidak ada pun PKPD dilaksanakan. Jadi saya akan cek detail itu, saya akan maklumkan. Okey? Assalamualaikum Datuk Seri, saya Hafiz daripada Bernama. Semalam hari raya pertama dibenarkan membawa ahli keluarga untuk ziarah hari raya. Adakah peraturan hanya 4 orang penumpang dalam satu kenderaan seperti pengumuman PKPB akan diterus dikuatkuasakan selepas sambutan hari raya semalam? Terima kasih. Ya. Setakat ini berdasarkan akta. Kita berdasarkan akta, ya. Akta masih lagi mengatakan 4 orang. Mengatakan 4 orang. Tapi saya percaya semalam tidak dengar ada yang ditahan kerana membawa lebihan penumpang pun. Ya, kadang-kadang seperti saya katakan, akta tu ada jelas, tetapi pihak polis biasanya kadang-kadang menggunakan budi bicara. 4 orang, tiba-tiba ada baby 1 orang tambahan atas riba mak dia jadi 5. Dari segi akta memang boleh ambil tindakan pasal 5, tetapi biasanya pihak polis akan menggunakan budi bicara dan sebagainya. Dan insya-Allah kita pun dah bincang dalam mesyuarat khas menteri-menteri pagi bahawa 4 itu mungkin untuk kereta yang sesuai dengan 4. Dan kita setuju berdasarkan kapasiti. Kalau kereta tu kereta MPV, dia boleh 6. Jadi kita boleh sebenarnya kita bersetuju untuk membenarkan 6 di dalam satu kereta. Cuma kita dah maklumkan perkara ini, cuma saya tak tahu sama ada akta tu telah pun dipinda dan diwartakan. Jadi kalau dah diwartakan, makna boleh sehingga 6 mengikut kapasiti kereta tersebut. Cuma saya tidak tahu sama ada dah pun diwartakan atau tidak. Keputusan dah dibuat, dibolehkan mengikut kapasiti jumlah penumpang yang boleh diangkut oleh kereta tersebut. Kalau dah ada, maknanya kalau dah diwartakan, maknanya untuk MPV mungkin boleh 6. Tapi seperti saya kata tadi, kereta 4 saja kapasiti kereta, tiba-tiba ada 5. Jadi terserah kepada pihak polis untuk menggunakan budi bicara mereka. Saya percaya kadang-kadang dalam kampung je travel di dalam kampung, tapi kerana ada baby takkan nak bawa tengah panas, bawa kereta, tiba-tiba disekat oleh polis. 4 campur 1 baby. Saya percaya
pihak polis saya percaya akan menggunakan budi bicara yang adil kepada semua pihak. Okey? Ada lagi? Wah, pasal raya pertama tak ada PC kan? Okeylah. Datuk Seri, kita tahu MyApps ada lebih kurang 600 kapasiti katil. Tadi Datuk Seri cakap MyApps akan dijadikan khusus untuk parti kuarantin kan. Jadi adakah ini bermaksud, nak minta penjelasan Datuk Seri, adakah bermaksud orang lokal tak akan dikuarantin lagi di MyApps? Tidak. Lokal hari ni last kita dah pindahkan mereka ke hospital di Sungai Buloh, di Sungai Buloh, dan di situ kita letakkan parti saja. Kita tak mahu ada bercampur antara locals dengan rakyat kita dengan parti. Jadi biar MyApps tu untuk parti saja. Sebab itulah kita letakkan kawat berduri dan sebagainya. Kalau rakyat kita tak pernah kita letakkan kawat berduri pasal mereka tidak lari. Yang kes yang lari ni adalah mereka yang tidak ada dokumen perjalanan ni. Parti ni, itu yang mereka ambil kesempatan untuk lari dan sebagainya. Jadi oleh itu, oleh kerana kita dah letak kawat berduri dan sebagainya untuk menghalang mereka daripada lari, kerana kalau lari susah nak kesan mereka sebab mereka tidak ada dokumen. Kalau rakyat Malaysia, kita ada IC mereka, alamat rumah mereka, kita boleh cari mereka, pergi ke rumah, jumpa isteri mereka di mana, dan akhirnya kita dapat tangkap. Tapi kalau parti mereka memang tidak ada dokumen, tidak boleh nak daftar atas nama siapa, di mana mereka berada, apa alamat rumah mereka, siapa saudara-mara terdekat mereka, jadi tak boleh. Sebab itu kita terpaksa letakkan kawat berduri mengelilingi MyApps, nama kita ada hall, dewan-dewan tentu, hall A, hall B dan sebagainya, kita taruhkan kawat berduri. Jadi untuk itu kita keluarkan rakyat kita daripada MyApps. Jadi memang khusus untuk parti di MyApps tersebut. Okey, terima kasih sekali lagi. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.